Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari kumpulan Honest Roots dari Section 102 ingin membentangkan tentang penyelewengan dana atau harta benda organisasi untuk kepentingan pribadi. Sebelum itu, mari saya perkenalkan diri saya. Saya Nurul Aina Najwa binti Zulkifli, matric number BG24110436, dan ahli kumpulan saya yang lain. Saya Liseva Lekanan, nomor matriks BG24110187. Dalam video ini, kami akan menguraikan tentang pengenalan, konsep, latar belakang, contoh kajian kes, langkah untuk mencegah rasuah, dan juga kesimpulan. Selamat sejahtera, saya Ameda Lanjana Markus, nomor matriks saya BG24110326. Pada hari ini saya akan membentangkan bahagian saya yaitu pengenalan. Rasuah adalah suatu penerimaan atau pemberian suapan sebagai dorongan untuk melakukan sesuatu yang tidak beretika. Rasuah boleh berupa uang, hadiah, jawatan, dan bonus. Kadangkala, rasuah boleh berlaku dengan perkara yang remeh. Sebagai contoh, seorang kontraktor menghadiahkan seutas jam kepada pegawai kerajaan yang telah meluluskan proyeknya. Kesimpulannya, rasuah adalah wabah yang merosakkan masyarakat jika tidak dibendung. Setiap individu bertanggung jawab dalam menanam sikap jujur dan berintegriti. Marilah kita bersama-sama boleh membina negara yang lebih aman dan bebas rasuah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Akila Syahira binti Haud Martin, nomor matriks BG24160532. Akan membentangkan tentang latar belakang kajian kes kami, yaitu kes rasuah yang melibatkan tokoh besar, yaitu Khalida Zia. Khalida Zia merupakan bekas Perdana Menteri di negara Bangladesh dan merupakan wanita pertama yang memegang jawatan tersebut di negaranya. Beliau dilahirkan pada tahun 1945 dan merupakan balu kepada mendiang Ziaur Rahman, yaitu merupakan bekas Presiden Bangladesh yang telah dibunuh pada tahun 1981. Khalida Zia memimpin Parti Nasionalis Bangladesh atau lebih dikenali sebagai BNP dan pernah berkhidmat sebagai Perdana Menteri selama 2 penggal, yaitu daripada tahun 1991 hingga 1996 dan kemudiannya menjadi Perdana Menteri lagi bagi tahun 2001 hingga 2006. Khalida Zia terlibat dalam 2 kes rasuah besar yang terkenal yang telah mencetuskan pelbagai reaksi di peringkat nasional dan antarabangsa. Kes pertama yang melibatkannya ialah kes Zia Orphanage Trust, di mana kes ini yang melibatkan Khalida Zia didakwa menyeleweng dana sebanyak 21 juta taka yang sepatutnya digunakan untuk Zia Orphanage Trust, yaitu sebuah yayasan anak yatim. Kes kedua ialah kes Zia Charitable Trust. Kes kedua pula berkaitan dengan penyelewengan dana sebanyak 31.5 juta taka dari tabung kebajikan. Dalam kes ini, Khalida Zia dijatuhi hukuman penjara 7 tahun pada bulan Oktober 2018. Namun begitu, pada November 2024, Mahkamah Tinggi Bangladesh membatalkan sabitan ini dan keputusan itu dikekalkan oleh Mahkamah Agung pada 3 Mac 2025. Salam sejahtera, nama saya Excelia Delvin, nomor matriks saya ialah BG24110248. Dalam kajian ini saya akan menerangkan beberapa konsep yang berkaitan dengan kes rasuah Khalida Zia. Konsep yang pertama ialah rasuah, yaitu perbuatan salah laku yang melibatkan pemberian atau penerimaan suapan sebagai balasan untuk mempengaruhi keputusan, tindakan atau kelakuan seseorang terutamanya dalam konteks pekerjaan atau jawatan. Selain itu, konsep integriti yaitu merujuk kepada kualiti atau keadaan yang menunjukkan kejujuran, ketulusan, dan konsisten dalam tindakan, nilai, dan prinsip seseorang atau organisasi. Seterusnya, konsep penyalahgunaan kuasa, di mana ia merujuk kepada tindakan individu atau pihak yang menggunakan kuasa atau kedudukan mereka untuk tujuan yang tidak sah, tidak etika, atau merugikan orang lain. Nama saya Muhammad Hakimi bin Rahisi, nomor kam matrik BG24110354. Hari ini saya akan menerangkan berkaitan contoh kajian kes rasuah yaitu Khalida Zia
bekas Perdana Menteri Bangladesh. Kes rasuah ini melibatkan Khaleda Zia, yaitu bekas Perdana Menteri Bangladesh, dan bermula pada tahun 2008 apabila pihak pendakwaan memfailkan dua kes utama berkaitan penyelewengan dana kebajikan daripada Yayasan Zia of Hanash dan Yayasan Zia Charitable. Kes ini menjadi antara skandal politik paling kontroversi dalam sejarah modern Bangladesh dan menimbulkan ketegangan politik berpanjangan antara parti pembangkang dan pemerintah. Selain itu, Khaleda Zia juga didapati bersalah atas dua kesalahan penyelewengan dana, yaitu kes pertama Yayasan Zia of Hanash, yaitu penyelewengan dana sebanyak 21 juta taka yang sepatutnya digunakan untuk kebajikan anak-anak yatim, tetapi telah disalahgunakan untuk tujuan pribadi. Manakala kes kedua pula yaitu Yayasan Zia Charitable, yaitu penyelewengan dana sebanyak 31,5 juta taka juga untuk tujuan kebajikan tetapi turut disalahgunakan secara tidak sah. Kedua kes ini membuktikan penyalahgunaan kuasa dan penyelewengan terhadap dana yang seharusnya digunakan untuk tujuan orang yang memerlukan. Pada 8 Februari 2018, Mahkamah Khas di Dhaka mendapati Khaleda Zia bersalah dalam kes pertama dan menjatuhkan hukuman penjara selama 5 tahun. Anaknya Tariq Rashman bersama 4 lagi tertuduh dijatuhi hukuman penjara selama 10 tahun. Pada Oktober 2018, Mahkamah Tinggi Bangladesh menggandakan hukuman Khaleda Zia dalam kes pertama daripada 10 tahun. Dalam kes kedua, beliau dikenakan hukuman penjara selama 7 tahun. Namun begitu, pada Januari 2025, Mahkamah Agung Bangladesh membatalkan sabitan terhadap Khaleda Zia yang membolehkan beliau kembali ke arena politik dan berpotensi bertanding dalam pilihan raya akan datang. Oke, itu daripada saya. Terima kasih. Saya akan menguraikan tentang langkah untuk mencegah rasuah. Langkah pertama, jangan ketekan ia bagi pelawaan pertama. Jadilah seseorang yang tidak mudah menerima pelawaan. Pelaku rasuah pada awalnya akan menggunakan pendekatan yang halus dan tidak ketara. Hal ini membuka ruang kepada hubungan yang tidak sihat yang akhirnya akan membawa kepada rasuah. Langkah yang kedua, jangan terlalu menunjukkan atau menampakkan sikap yang meminta-minta. Hal ini menunjukkan seseorang itu mudah dibeli. Apabila seseorang menunjukkan keinginan untuk mendapatkan sesuatu secara mudah, sama ada dalam bentuk wang atau hadiah, ia boleh memberi isyarat kepada pihak lain bahawa mereka sanggup bertolak ansur untuk kepentingan peribadi. Langkah yang seterusnya, jangan biasakan diri menerima sebarang bentuk keraian, terutama sekali dengan orang yang mempunyai urusan rasmi dengan kita, walaupun hanya sekadar belanja minum. Poin yang seterusnya berkait dengan poin yang pertama, iaitu untuk menolak tawaran dengan tegas. Individu dapat menunjukkan integriti serta menetapkan sempadan yang jelas antara peribadi dan profesional. Hal ini dapat menunjukkan bahawa mereka seorang yang tidak mudah terpengaruh. Poin yang seterusnya adalah untuk elakkan berbincang mengenai hal peribadi atau keluarga dengan orang yang mempunyai urusan rasmi dengan kita. Menjaga batas profesional dalam urusan rasmi adalah penting untuk mencegah sebarang salah guna kuasa. Hal ini juga dapat mengelakkan dari berlaku sebarang konflik semasa membuat keputusan perniagaan. Contohnya, pihak lain akan cuba memberikan bantuan kepada kita dan boleh mempengaruhi urusan kita dalam perniagaan. Kesimpulannya, Khaleda Zia, bekas Perdana Menteri Bangladesh dan pemimpin utama parti politik BNP, Bangladesh Nationalist Party. Khaleda Zia menghadapi beberapa pertuduhan rasuah dan penyalahgunaan kuasa sepanjang kerjanya. Kes seperti yang melibatkan Zia
Orphanage Trust dan Zia Charitable Trust, menunjukkan dakwaan bahwa beliau dan beberapa individu terdekatnya menggunakan dana awam dan sumbangan untuk kepentingan pribadi. Oleh sebab itu, Mahkamah Bangladesh telah menjatuhkan hukuman penjara terhadap Khalida Zia atas kesalahan penggelapan dana dan korupsi yang mencetuskan reaksi politik dan perdebatan meluas di negara itu. Kes ini dianggap sebagai sebahagian daripada usaha negara memerangi rasuah, namun turut dilihat oleh sesetengah pihak sebagai bermotifkan politik. Kesimpulannya, kes Khalida Zia menonjolkan isu ketulusan dan accountability dalam politik Bangladesh serta cabaran dalam menangani kes-kes rasuah di peringkat tertinggi kerajaan. Itu saja daripada kami. Sekian, terima kasih.